Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini sudah tentu banyak perkara yang ingin kita fokuskan, termasuk berkenaan dengan data berkenaan dengan jawatan yang ditawarkan, ada juga cerita berkenaan dengan apa cerita di Sarawak, termasuklah berkenaan dengan laporan-laporan tempatan yang lain. Tetapi sebelum itu saya nak terus sahaja bersama dengan rakan saya Nina Rozman. Mungkin Nina boleh bawakan kami untuk bantu fahami data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan DOSM semalam, terutamanya berkait dengan jumlah jawatan yang ditawarkan terutama untuk tempoh suku kedua tahun 2023 ini. Nina. Baik, terima kasih Haris. Sudah tentu untuk anda yang sedang menyaksikan Niaga Awani ingin melihat data-data bagaimanakah iaitu prestasi semasa pasaran buruh. Sudah tentu mungkin ada ramai menjangkakan ia adalah berada dalam keadaan tahap yang baik, positif. Namun untuk kita lihat lebih terperinci bagaimanakah keadaan ataupun kita boleh cakap iaitu penawaran kerja, jawatan kerja, adakah ini berada dalam keadaan stabil? Sudah tentu seperti yang Haris cakap, saya akan kongsikan jabatan iaitu daripada data daripada DOSM untuk kita lihat bagaimanakah statistik guna tenaga untuk suku kedua tahun ini. Okey, kalau saya mulakan dengan konsep dan definisi, ini adalah ikon yang akan mewakili apa yang akan saya kongsikan dalam data ini, di mana untuk kita lihat ikon ini mewakili iaitu setiap konsep dan definisi. Kalau anda lihat pertama, ikon ini menunjukkan jawatan, di mana jawatan ini menunjukkan jumlah buruh, iaitu jumlah buruh yang merangkumi jawatan yang diisi dan kekosongan. So kita tak kisah berapa jumlah jawatan yang kosong dengan jawatan yang diisi, kita sekalikan je. Ini adalah ikon yang mewakili jawatan. Manakala jawatan yang diisi ini adalah pekerja yang bergaji, pekerja sepenuh masa, sambilan, mereka menerima gaji, kecuali kita tak boleh cakap tidak termasuk iaitu pemilik perseorangan, sole owner, iaitu rakan niaga, business partner, termasuk juga dengan pekerja keluarga tanpa gaji atau pekerja bercuti tanpa gaji. Yang ketiga, untuk kita lihat ikon yang ketiga adalah kekosongan. Jawatan yang wujud, yang tersedia dalam pasaran tapi belum diisi. Kalau kita lihat ikon ini mewakili kekosongan, di mana kita dapat employee tengah aktif mencari kerja, tengah iklankan kerja. Mereka tengah iklankan vakansi ini untuk cari pekerja. Mereka juga iaitu bekerjasama dengan agensi pekerjaan untuk iaitu mencari pekerja-pekerja untuk syarikat mereka, termasuk juga mereka sendiri menjalankan temu duga. Manakala ikon keempat ini adalah pewujudan jawatan, yang mana jawatan yang diwujudkan dalam sesebuah organisasi yang mana jawatan tersebut belum pernah tersedia. Sebab ini termasuk skim perkhidmatan yang baru saja digubal oleh kerajaan, jawatan yang wujud untuk kenaikan pangkat. Ini adalah ikon yang mewakili pewujudan jawatan. Okey, ini sudah saya kongsikan konsep dan definisi. Jom kita lihat terperinci bagaimanakah prestasi statistik guna tenaga untuk suku kedua. Okey, 8.83 juta jawatan dalam semua sektor ekonomi. Banyak ni, lebih 8 juta. Dan jawatan yang diisi hampir mencecah 80%. Manakala kekosongan iaitu 2.1%. Dan ini untuk statistik yang anda dapat lihat secara keseluruhan untuk suku kedua. Seterusnya, kalau saya nak kongsikan bagaimanakah untuk kita lihat statistik guna tenaga daripada 2021 hinggalah suku kedua tahun ini, kita akan mulakan dengan suku pertama. Kalau anda lihat, iaitu graf ini menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan jumlah jawatan, termasuk jumlah jawatan kosong dan jumlah jawatan yang diisi. Manakala yang bawah ini untuk anda memahami adalah perubahan tahun ke tahun mengikut peratusan. Ini kita buat perbandingan antara suku kedua tahun ini untuk tempoh yang sama tahun sebelumnya, di mana suku kedua tahun ini adalah berada 2.4%. Namun kita lihat ia berjumlah 8.83 juta. Ini adalah jumlah jawatan yang paling tinggi yang dapat kita lihatkan sejak 2021. Manakala kalau kita nak buat perbandingan antara suku kedua dengan suku kedua tahun lepas 2022, ia agak tinggi peningkatan dia, sebanyak 3.2%. Dan kalau kita lihat bagaimanakah guna tenaga mengikut kemahiran, ada terbagi kepada berkemahiran rendah, separuh mahir. Dan sini ada banyak kotak jawatan, kekosongan dan jawatan diisi dan pewujudan jawatan. Okey, saya ringkaskan. Dalam tiga-tiga ni terbagi kepada 3 kategori. Warna biru cerah ni adalah mahir, warna biru cerah adalah separuh mahir, warna biru pekat adalah mahir, dan warna kuning ini adalah pekerja berkemahiran rendah. Dan kebanyakan kalau kita lihat jawatan ini dipenuhi oleh 62.4% oleh pekerja separuh mahir. Termasuk juga kekosongan oleh pekerja separuh mahir sebanyak 55.2%. Manakala pekerja separuh mahir juga merangkumi iaitu jumlah yang paling banyak dengan kadar 51%.
59.6% untuk pewujudan jawatan, termasuk juga jawatan yang diisi sebanyak 62.5%. Dan kita dapat melihat iaitu pekerja dalam kategori separuh mahir yang mewakili, yang memenuhi jawatan-jawatan ini. Dan antara guna tenaga mengikut sektor ada terbagi kepada banyak. Ini adalah pertanian. Kalau kita lihat pertanian, ini lebih kurang pekerja dia lebih kurang 400,000. Dengan ini adalah jumlah jawatan yang diisi lebih kurang 451,000. Ini kalau ada lihat ini campur dengan ni. Ini adalah jawatan kosong. Campur akan ada dapat jumlah ni. Tapi ini kadar kalau kita nak lihat pewujudan jawatan hanya iaitu 1.7 juta. Ini adalah pertanian agak rendah. Untuk pembinaan agak tinggi sikit pewujudan jawatan dia sebanyak 3.6%, manakala perkhidmatan paling tinggi pewujudan jawatan dia sebanyak 16.5%, manakala untuk perlombangan dan perkawalan iaitu 0.1% sedikit pewujudan jawatan dia. Dan kalau kita lihat pembuatan juga hampir sama dengan sektor perkhidmatan, pewujudan jawatan yang wujud adalah sebanyak 10.1 juta. Dan kalau kita lihat kadar jawatan diisi dan kadar kekosongan untuk suku pertama yang boleh saya kongsikan, kita lihat dalam keadaan baik daripada 2021, semua peningkatan adalah berada dalam kadar 2%. Kalau ada teliti daripada tahun 2021 hinggalah 2023. Dan untuk pengetahuan anda, suku kedua adalah antara kita boleh cakap paling tinggi jawatan dia. Sebanyak 8,827 dengan mencatatkan kadar 97.9%. Hari ini adalah prestasi semasa yang saya kongsikan untuk guna tenaga suku kedua, di mana untuk kita lihat dan kita memahami lebih baik bagaimanakah prestasi semasa pasaran buruh ketika ini dan agar kita bijak untuk melakukan keputusan untuk masa depan kita. Okey, baik. Terima kasih Nina atas perkongsian Nina, dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak terus sahaja memberi fokus berkenaan dengan isu ataupun berkenaan dengan pejawatan ini. Kita bersama dengan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Kalau kita telitikan bilangan kekosongan jawatan mengalami pertumbuhan negatif, menurun 0.9%. Kalau kita ataupun pada kadar 189,000 kekosongan jika kita bandingkan suku sama tahun lalu iaitu sekitar 191,000. Adakah ini melihat kepada ataupun menjadi cerminan kepada kelembapan ekonomi dan mungkin ianya sekaligus memberi impak kepada penawaran pekerjaan? Pandangan doktor melihat perkara ini. Okey, kalau tadi kita tengok apa yang prestasi dalam perjawatan dan sebagainya, saya nampak dari segi pertumbuhan tahun ke tahun tu, dia punya orang kata tu momentum tu semakin memperlahan lah. Walaupun dalam jajaran yang masih lagi positif, masih lagi baik, dan saya kira kita telah pun mencapai apa yang dikatakan sebagai guna tenaga penuh. Meskipun demikian, momentumnya tu saya nampak dah semakin kata tu berkurangan lah. Dan ini saya kira amat orang kata tu bertepatan dengan trend semasa, yang mana kalau kita lihat dari segi beberapa data yang lain lah, kalau kita lihat sentimen perniagaan, sentimen di kalangan sektor pembuatannya, Purchasing Managers Index masih lagi di bawah paras 50 mata. Dan terbaru kalau kita lihat Business Condition Index yang dikeluarkan pihak MIR juga masih lagi di bawah 100 mata. Dan Indeks Consumer Sentiment Index ataupun Indeks Sentimen Pengguna juga berada di paras 100 mata, iaitu 90 mata pada suku kedua. Jadi kita campurkan data ini dan kita cuba dapatkan satu gambaran. Ia sebenarnya mencerminkan momentum pertumbuhan ekonomi yang semakin memperlahan, dan ini amat seiringlah dengan trend atau perkembangan semasa terutamanya ekonomi di peringkat global. Itu yang saya dapat cerap ataupun dapatan saya mengenai data-data yang dibentangkan tadi. Ya, Dr. Afzal Nizam, kalau kita telitikan bercakap soal apabila berlaku kelembapan dan sebagainya ini, penting untuk kita teliti juga berkenaan dengan dasar fiskal. Mungkin apa bentuk dasar fiskal yang boleh dilakukan, terutamanya dalam kita bercakap soal nak memacu pertumbuhan perniagaan sekaligus boleh meningkatkan penawaran pekerjaan, terutama untuk masa-masa akan datang dan juga berbaki separuh tahun ini Dr. Afzal Nizam.
Secara dasarnya, dasar fiskal ni masih lagi dalam orang kata tu mode yang dipanggil expansionary fiscal policy ataupun dasar fiskal yang mengembang. Ini bererti kerajaan masih lagi dalam keadaan lebih berbelanja daripada mereka menerima pendapatan. Dan di sini saya nampak bagaimana kerajaan nak merancangkan kegiatan ekonomi itu adalah tak lain tak bukan untuk terus melaksanakan apa sahaja program yang telah diatur dalam bajet 2023, terutamanya berkaitan dengan perbelanjaan pembangunan yang mana ia telah pun disasarkan dalam nilai yang tertinggi dalam sejarah, dan sudah pasti sekiranya amount ataupun jumlah ini dapat dibelanja dalam keadaan yang dalam keadaan yang segera, saya kira ia dapat merancangkan ekonomi domestik terutamanya, kerana dia akan ada kesan-kesan limpahan kepada sektor-sektor yang lain. Dan apabila ada berlaku satu limpahan ini, saya kira akan dapatlah orang kata tu meningkatkan pembukaan pekerjaan yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Jadi saya nampak dasar fiskal tu masih ada lagi dalam stand yang sama, cuma percepatkan lagi orang kata tu program yang telah diatur dalam belanjawan 2023. Doktor, kalau kita telitikan juga laporan yang dikeluarkan oleh DOSEM, kebanyakan pewujudan jawatan adalah dalam kategori separuh mahir. Kalau kita lihat data yang dibentangkan Nina tadi itu juga, grafnya itu, bulatannya itu memang lebih kita nampak di peringkat separuh mahir, menyumbang sekitar dalam 59.6% ataupun 19,000 diikuti dengan bidang kalau mahir, kategori mahir sekitar dalam 29%, hampir 30%, dan berkemahiran rendah sekitar dalam 11%. Selain soal penawaran kerja ini, perlu kita telitikan juga dari segi produktiviti dan juga gaji upah. Kita tidak mahu meletakkan pekerja itu berada di taraf yang sama ataupun separuh mahir terlalu lama. Kita mahu mereka meningkat, upskill dan sebagainya kepada menjadi sebagai pekerja mahir. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini, apa lagi yang boleh dilakukan kerajaan? Kerana pertamanya kita mahu melaksanakan gaji progresif, kita mahu meningkatkan kemahiran, kita nak menangani isu brain drain. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini? Betul, Arif. Saya rasa dari segi dasar kerajaan untuk meningkat ataupun upskilling buruh ini telah pun banyak tahun dilaksanakan dan pelbagai agensi yang terlibat dalam hal ini. Mungkin tiba masanya untuk kita melihat bagaimana di sudut permintaannya tu. Maksudnya kita lihat syarikat-syarikat ataupun pihak swasta, kenapa mereka begitu orang kata tu reluctant untuk mengambil pekerja mahir sebagai orang kata tu sebahagian daripada tenaga buruh mereka. Saya melihat ada banyak perkara seperti kos-kos perniagaan yang meningkat, seperti kos-kos apa yang katakan kos pematuhan, compliance cost. Kita sekarang ni banyak bercakap tentang ESG, Environmental, Social and Governance. Sudah pasti saya kira ESG ini merupakan suatu bentuk kos perniagaan sebenarnya untuk mematuhi konsep ESG ini. Kalau tidak, sukar untuk mereka menarik minat pelabur dan sebagainya ataupun modal lah untuk membiayai perniagaan mereka, kerana bank pun sendiri pun telah banyak melaksanakan konsep ESG. Jadi itu juga satu bentuk kos kepada perniagaan. Kemudian perubahan teknologi juga saya kira merupakan satu kos kepada perniagaan. Jadi peningkatan kos yang tidak langsung ini saya kira akan merubah sikap ataupun behavior di kalangan firma ataupun syarikat-syarikat ataupun pihak swasta. Jadi secara orang kata tu jalan mudahnya adalah untuk pakai model perniagaan berkos murah. Jadi ini termasuklah penggunaan buruh yang separuh mahir dan tidak mahir dan sebagainya. Dan data itu jelas menunjukkan 62% kita masih lagi takut yang lama. Jadi ini berarti ada masalah struktur yang perlu diselesaikan, dan tadi disebut dah banyak dah kita tengok tentang latihan buruh dan sebagainya. Jadi kita lihat kenapa pihak swasta ataupun firma itu tidak begitu reluctant untuk meningkatkan ataupun upskill diri mereka untuk keluar daripada kepompong model perniagaan yang berasaskan kos rendah ini. Ya, Dr. Afzal Nizam, kita bercakap soal reluctant di peringkat syarikat dan sebagainya. Apa yang boleh saya bawakan dalam perbincangan kita ini? FMM mencadangkan supaya majlis madani ditubuhkan.
seiring dengan mungkin usaha untuk meningkatkan kerjasama awam swasta. Pandangan doktor kepada cadangan ini, adakah ini juga dilihat sebagai satu usaha yang boleh dilakukan dalam mengukuhkan hubungan awam swasta, meneliti isu-isu dan mencari penyelesaian terbaik sekaligus dia memberi satu keyakinan juga kepada syarikat-syarikat swasta ini seiring dengan dasar yang ingin dilakukan oleh kerajaan. Pandangan doktor? Ya, Haris, saya rasa saya setuju pendekatan tersebut kerana dia membuka satu platform untuk pihak firma ataupun perniagaan untuk mengutarakan permasalahan mereka dan di sudut kerajaan pula mereka akan bertindak sebagai orang tengah. Jadi saya kira bergerak ke hadapan pendekatan pengumuman dasar-dasar secara mengejut ni saya kira perlu dikurangkanlah kerana kejutan-kejutan ni tidak baik untuk perniagaan sebenarnya. Kerana kita kena faham juga di sektor perniagaan motif kewujudan mereka adalah untuk mencapai keuntungan. Jadi kalau mereka menjalankan perniagaan tapi tidak menguntungkan, sudah pasti tiada insentif untuk mereka meneruskan perniagaan tersebut. Itu satu saya rasa premis yang perlu kita akui sebelum kita bergerak ke hadapan untuk membincangkan apakah yang terbaik untuk kita selesaikan dari sudut gaji dan upah bagi para pekerja. Jadi kalau kita platform ini dapat digunakan dengan sebaiknya, saya kira dasar yang dilaksanakan pada masa akan datang dapat dilaksanakan dengan baik dan buy-in di kedua-dua pihak, baik di peringkat peniaga dan juga buruh dapat diselenggarakan dengan lebih baik lagi. Ya, Dr. Afzal Nizam, sudah tentu ini merupakan satu platform yang cukup baik untuk ditelitikan. Kedua-dua belah pihak antara awam dan swasta, kerjasama itu perlu diperkukuhkan dan juga seiring dengan dasar ekonomi madani yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Terima kasih Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, dan segala laporan ini akan kami rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua saluran media sosial kami.